Mana jadilah oleh jemaah dengan sebabnya, iaitu mestilah orang mustautin. Nak dikatakan sah Jumaat, nah kita nak kata macam mana Jumaat ni nak dilaksanakan, mestilah cukup 40 orang yang mustautin. Itu berkaitan aqiduhi, itu istilahnya. Jadi kalaulah kita contohlah kita ramai-ramai ni 40 orang yang semayang kat surau ni, sah tak Jumaat? Tak sah. Tak sah. Begitu la tanaqid. Tak terjadi Jumaat. Tapi kita wajib Jumaat, kita wajib. Jadi kita kena mencari ya tempat yang memang ada 40 orang yang mustautin. Jadi mustautin ni kalau nak senang faham bahasa kampung ni, mana memang orang yang mana nak tinggal situ sampai mati, bahasa Arab lah. Tapi kalau dia punya apa, bahasa Arabnya alladzi la yad'anu sayfan wala syita'an illa lihajah. Mana orang yang tidak akan berpergian, tidak akan bermusafir, tak kisahlah musim panas ke musim sejuk, illa lihajah, melainkan kerana hajat. Dia nak keluar rumah dia tu, tempat tu, melainkan kerana hajat. Contoh dia nak pergi belajar, dia nak pergi ziarah. Kalau tak ada hal, dia akan kekal di tempat tu sampai mati. Jadi ada pun orang yang mana dia tak tetap. Sebagai kita contohnya, dia taklikkan diri dia tu dengan orang. Contoh dia kata, kalau imam ni pindah dari sini, aku pindah. Dia mustautin tak? Dia tak mustautin. Dia tidak mustautin. Mustautin memang senang faham, dia akan tinggal di situ sampai mati. Dia keluar pun keluar kerana hajat dia. Belajar. Jadi kalau orang yang mana tak tahu lagi dia nak duduk mana, maka itu pasti belum mustautin. Kena faham? Jadi kita ni wajib lah kita mukim di sini tapi bukan mustautin. Jadi kita la tan'aqidu bina, sudahlah, tidak terjadi Jumaat dengan sebab kita. Tapi tajibu alaina, wajib Jumaat ke atas kita kerana kita mukim. Habis bila uzrin syar'iyyin, dengan tanpa uzur yang dibangsakan kepada syarak. Jadi wajib itu bila tidak ada uzur lah. Ada pun sekiranya ada uzur, maka digugurkan kewajiban Jumaat. Jadi kena sembahyang zuhur lah. Seperti contoh apa? Kan maradi wal matari, seperti orang sakit, seperti sakit dan juga hujan. Jadi sakit ni mestilah orang yang sakit sehingga masyaqqah zahir. Sebagai ulama sebut, sampaikan dia terkena ke atas yang masyaqqah yang jelas. Mana kena masyaqqah tu jelas. Tapi kalau sakit yang sedikit, maka tidak diambil kira lah. Itu juga hujan. Hujan ni sekira-kira membasahkan baju. Adapun kalau lah ada, ulama bagi contoh seperti ada bumbung ataupun ada penghadang sepanjang jalan, maka wajib juga Jumaat walaupun hujan. Maknanya sekira-kira basah baju lah. Kalau ada payung tak kira. Ada payung, ada kereta, jadi wajib juga. Cuma masalah uzur ni, cuma kalau orang maradnya, orang sakit contohnya, dia hadir Jumaat, maka wajib tak boleh tak dia nak sembahyang zuhur? Tak boleh. Kerana sakit itu menghalang daripada ia hadir. Dia uzur, senang faham, sakit ni uzur untuk hadir. Jadi bila dia telah hadir, wajib tak Jumaat? Wajib. Contohnya dia sakit-sakit, dia pergi juga sembahyang, wajib tak dia sembahyang Jumaat? Wajib lah. Kerana sakit tu uzur untuk hadir. Senang faham. Ada pun kalau orang musafir, dia tak wajib kan? Syaratnya wajib mesti hadir. Jadi lawannya musafir tak wajib. Jadi bila musafir dia pergi juga sembahyang Jumaat, wajib tak dia sembahyang Jumaat? Wajib tak? Wajib. Contoh dia dah datang masjid, maka ketika tu dia wajib tak sembahyang? Dia boleh sembahyang zuhur sekalipun. Dia boleh sembahyang zuhur. Kerana apa? Kerana uzur tu masih ada. Uzur safar. Sebab uzur dia safar. Uzur dia bukan kerana hadir. Uzur safar dia ada lagi. Kalau dia tak hadir mati, safar masih ada, dia masih dianggap sebagai musafir. Dia boleh. Contohnya lah, dia sembahyang juga jemaah, tapi dia nak zuhur. Lepas imam main dua, dia pun bangun lagi 2 rakaat. Sah. Sebab uzur untuk dia meninggalkan jemaah misalnya. Tapi beza orang sakit. Orang sakit uzur dia kerana hadir. Jadi kalau lah dia mampu hadir, maka gugurlah keuzuran tersebut. Itu beza lah sikit. Wa min syurutil jumu'ati al-khutbatan, termasuk daripada syarat-syarat Jumaat al-khutbatan, 2
Jadi sekiranya tidak melaksanakan khutbah, maka tak sahlah Jumaat. Jadi khutbah ni wajib, untuk sembahyang Jumaat ni wajib dilaksanakan sebelum sembahyang Jumaat. Jadi kalaulah tidak dilaksanakan, maka tak sah Jumaat. Bahkan syarat di antaranya mestilah kedua-duanya tidak ada fasil yang panjang, keningan. Okey, tidak ada boleh pemisah yang panjang di antara khutbah dengan Jumaat. Okey, kalau kita nak tambah sikitlah syarat-syarat Jumaat. Yang pertama mestilah semuanya dalam waktu zuhur. Kemudian mestilah dilaksanakan di dalam balad. Dia panggil balad. Jadi mestilah dilaksanakan di dalam balad. Jadi tak boleh kalau orang dulu dia ada kota kan, dia ada sur. Jadi kalau dilaksanakan di luar, jadi tak boleh dilaksanakan di luar kota. Kerana orang yang berada di luar kota, orang yang contohnya rumah itu di luar kota, wajib tak Jumaat? Maka tak boleh. Tengok sekiranya dia mendengar nida, dia mendengar seruan azan, maka wajibnya hadir. Kalau lah tak dengar, maka tak wajib hadir. Jangan tahu contohnya kalau anda pernah baca fatwa Sabah, kalau tak silap boleh cek balik lah. Dia bagi fatwa tentang orang yang kerja di offshore Dia kata wajib tak mereka, kerana mereka berada di luar, di luar daripada kawasan. Jadi lihat, kalau lah memang tak dengar Jumaat, maka tak wajib sebab dia pun berada di luar, tak dengar seruan Jumaat. Maknanya itu azan lah. Jadi kalau dengar baru wajib, itu masyarakat. Okey. Kemudian mestilah 40 orang kan. Mestilah 40 orang. Kena dilaksanakan Jumaat, mestilah 40 orang. Dan mesti dilaksanakan secara berjemaah. Itu masyarakat. Cuma dia ada special sikit. Antara kan syaratnya mesti jemaah dan 40 orang. Jadi jemaah ni hanya wajib pada rakaat yang pertama saja. Ingat, jemaah pada Jumaat hanya wajib pada rakaat pertama saja. Adapun bilangan 40 wajib sampai akhir sembahyang, sampai habis sembahyang. Contohlah depa Allahumma salli alaihi wasallam, lepas rakaat pertama semua mufaraqah dengan imam. Lepas habis rakaat pertama, rakaat kedua semua mufaraqah sembahyang masing-masing. Sah. Tapi contoh 40 orang cukup. Tengah-tengah sembahyang 40 orang semua mufaraqah. Tengah-tengah sembahyang seorang batal, seorang terkentut sebagai contoh. Batal. Sebab tu ulama bagi teka-teki. Orang apa yang mana ahdasa man fil masjid, berhadas oleh orang yang di masjid, tetapi batalat salatu man fil bait, batal solat orang di rumah. Apa sebenarnya Jumaat? Contohnya dia cukup 40 orang, semua tinggal seorang tu dia contohnya dia tahiyat lama. Tahiyat lama semua dah balik, semua dah balik rumah, tapi cukup 40. Dia termasuk dengan 40 orang. Kemudian batal seorang, semua dah balik lah. Jadi semua yang duduk kat rumah tu batal. Kata ahda zaman fil masjid wa tahat solat ma fil bait. Contohlah tu teka-teki. Jadi sembahyang Jumaat lah. Sebab syarat 40 sampai habis sembahyang. Sampai habis sembahyang dan sampai habis 40 orang. Adapun jamaah syarat pada rakaat yang pertama saja. Okey, baik. Kemudian syarat dia mestilah ni lah, kalau antara syarat yang penting juga, mestilah tak boleh ta'addud Jumaat, berbilang-bilang Jumaat. Itu penting juga lah. Tapi ialah kecuali ulama kata melainkan kerana hajat, maknanya tempat yang terlalu padat yang berhajat kepada berbilang-bilang Jumaat, maka tak apa. Adapun kalau tak ada hajat, saja buat banyak Jumaat, silakan boleh dihimpunkan dalam satu tempat. Maka tengok siapa dulu. Siapa yang angkat takbir dahulu, maka dia lah yang sah Jumaat. Kena hati-hati juga lah, kena hati-hati. Okay, bawa kat Musai ni dia banyak Jumaat, tapi sebenarnya kat Musai ni memang padat. Kita tengok kelahiran dia padat. Okay, nampak tuan. Wa min syurutil Jum'ati al-khutbatan. Dua khutbah. Jadi apa rukun khutbah? Wa arkanuha, dan bermula rukun-rukun khutbah itu Alhamdulillah ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi puji ni mestilah guna lafaz alhamd. Guna alhamd. Mana tapi dan segala mushtaqatnya. Tak isah ahmadu ke, alhamdulillah, tapi mesti menggunakan lafaz hamdu. Tak boleh guna subhanallah, ahmad. Yang penting dia alhamdulillah. Adapun ataupun apa-apa yang dimushtaq, dipecah daripada alhamdulillah, ahmadullah, alhamdulillah, semua boleh. Yang penting menggunakan tu lafaz. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini wajib juga lah. Sebab tu ada sebahagian riwayat menyebutkan apabila ada disebutnya nama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan ada di situ selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ma dzukirtu illa dzukirta ma'i. Cuma riwayat ni ada pertikaian lah. Tidak ada disebut akan aku kepada Allah Subhanahu wa taala illa dzukirta ma'i, melainkan akan disebut engkau sekali di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan dalil yang paling kuat adalah inilah ayat Quran, wa rafa'na laka dzikra. Sesungguhnya kami telah mengangkat penyebutan kamu. Apa makna sebagai ulama sebut mensyarahkan mana ketika mana di mana-mana amalan apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala pasti akan disertakan dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib, bahkan jadi rukun. Kalau tak sebut maka tak sah. Wal wasiyah bil taqwa, dan wasiat dengan taqwa, maknanya dengan dipesan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala makna takwa ni mana itulah imtisalu awamirillah wajtinabi nawahi. Mari kita pesan. Tak mesti guna ittaqillah, tak mesti, atau ittaqullah, tak mesti. Contohnya kita katakan mestilah kalian meninggalkan, itu cukup ah. Ijtanibu nawahi imtasilu. Tak sebut ittaqullah pun tak apa. Dia tak mesti. Yang penting sesuatu yang membawa kepada makna takwa. Dia tak rigid lah kalimat tu. Wa qira'ati ayatin minal Quran mufhimah fi ihdahuma, membaca akan satu ayat daripada Al-Quran, dia syaratnya mesti satu ayat. Satu ayat yang sempurna. Di sisi Ibn Hajar, Ibn Hajar Al-Haytami, dia syarat mesti ayat yang kamilah, sempurna. Tambahlah ayat ay kamilah minal Quran. Kemudian mufhimah, mestilah memberi faham. Jadi kalau lah tak memberi faham, contohnya ayat sempurna lah tapi tak beri faham. Contohnya mana Allah, kemudian melihat apa dia tak faham. Memang satu ayat tu saja, satu ayat sempurna tapi tidak memberi faham, maka tak sah. Jadi mesti satu ayat yang memberi faham, satu ayat yang sempurna memberi faham. Cuma berbeza dengan Imam Ramli cukup kalau lah walaupun separuh ayat tetapi memberi faham tu cukup. Beza dengan Ibn Hajar, mesti ayat tu sempurna, kamilah satu ayat sempurna dan memberi faham. Jadi kalau lah dibaca separuh ayat, contohnya ayat tu kan satu muka kan, dia baca separuh je, tak sah. Ibn Hajar. Tapi kalau Imam Rabi dia kata kalau separuh ayat tu memberi faham, maka sah. Okey, wa du'a mesti fi ihdahuma, makna baca pada salah satu daripada dua je. Mana sama ada baca pada khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Beza dengan tadi tu, alhamdulillah wassalatu ala nabi, semua tu wasiat bertakwa setiap dua-dua khutbah. Khutbah pertama pun kena, khutbah kedua pun kena. Ada pun baca ayat ni pada khutbah, pada mana-mana salah satu daripada dua khutbah. Okey. Wa du'a'u lil mu'minina fil akhirati, dan doa kepada orang yang beriman di dalam khutbah yang terakhir, khutbah yang kedua. Ini khutbah yang kedua. Bahkan wajib mestilah doa itu mencakupi jemaah yang hadir. Mesti mencakupi jemaah yang hadir. Contohlah dia ada doa. Contohnya kata Allahumma firli, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, itu cukup lah. Ataupun tetapi dia kata contohnya saya mendoakan kepada orang Islam yang tidak berada di dalam masjid. Contoh dia doa, sah tak sah? Dia mesti doa sama ada doa umum ataupun doa khusus kepada yang hadir. Boleh doa. Tapi kalau dah dia doa, dia kata saya mendoakan supaya Allah mengampunkan orang Islam yang berada luar daripada orang yang hadir Jumaat, maka tak sah.
Mesti doa tu senang faham, mestilah syamil, mesti dia merangkumi orang yang hadir. Sama ada doa umum, mesti doa umum jelas lah dia akan merangkumi orang yang hadir. Ataupun diperkhususkan. Contohnya Allahumma firman hadara hadal jum'ah, hadir jum'ah contohnya. Itu cukup lah. Tapi kalau lah dia mengecualikan orang yang hadir, maka jelas tak masuk. Baik. Yang ambil dalam bab Jumaat. Terbaik. Wa yajibu, ini masuk dalam ini masih dalam syurut al-khutbah. Sebelum tadi rukun khutbah ni masuk dalam syurutul khutbah. Wa yajibu an yakhutuba qa'iman. Wajib an yakhutuba, jadi ta'wil masdar jadi fa'il badah yajib. Wajib oleh bahawasanya berkhutbah ia hakada berdiri. Syarat pertama mesti berdiri. Tapi bagi siapa yang mampu. Adapun orang yang tak mampu, maka boleh dia duduk. Boleh duduk. Bahkan walaupun contohnya orang tak mampu tu, ada je orang lain yang mampu, tapi imam tu memang imam yang tak mampu berdiri, maka sah tak kita nanti jadi khatib sah. Walaupun ada orang lain yang mampu. Tapi dengan syarat dia yang nak khutbah tu, pertama kalau dah dia mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau tak mampu dia duduk. Boleh duduk. Okey. Kemudian mutatahhiran, mestilah suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Begitu juga suci daripada segala najis. Sama seperti bab solat. Seperti mana kita dalam bab solat kena suci segala perkara tu, begitu juga kena suci daripada sebarang najis yang tidak dimaafkan. Okey. Masdur al-aurati, hal keadaan ditutup akan auratnya. Sila menutup aurat. Wa yajibul julusu, wajib boleh duduk bainahuma, di antara keduanya. Fawqa tuma'ninati salati, mestilah duduk tu lebih daripada kadar tuma'ninah salat. Jadi wajib duduk tu termasuk syarat sah khutbah. Lepas dia habis khutbah pertama, wajib duduk lebih daripada kadar tuma'ninah. Subhanallah Allah, kadar tu lah. Biasa tuma'ninah subhanallah, kadar subhanallah. Ditambah sikit sebab dia kena lebih. Subhanallah Allah. Contohlah. Itu sebagai ulama kata nak lebih panjang lagi baca surah Al-Ikhlas. Maksudnya itu jelas sah lah. Tapi kalau nak gambarkan lebih daripada kadar tuma'ninah, itulah subhanallah kadar tuma'ninah tambah Allah. Maka bagi dia bangun maka sah lah. Jadi ini bagi orang yang berdiri lah. Tapi kalau lah contoh orang tu dia tak mampu duduk, ataupun dia memang duduk tak mampu berdiri, maka cara dia nak memisahkan antara dua khutbah adalah dengan sukut, dengan diam kadar. Diam kadar lebih daripada kadar tuma'ninah dalam solat. Wal muwalatu, mestilah muwalat. Jadi muwalat di antara dua khutbah, dan juga muwalat di antara khutbah dengan solat Jumaat. Pertama muwalah di antara dua khutbah, kemudian muwalat di antara khutbah dengan solat Jumaat. Jadi mestilah dia tidak ada pemisah yang panjang dari sudut huruf. Jadi kalau antara dhabit lah, kalau kata dhabit terutama yang dalam bab antara khutbah dengan solat, antaranya mestilah tidak boleh lebih daripada kadar 2 rakaat yang biakhaffi mungkin, dengan 2 rakaat yang paling ringan, paling cepat. Senang faham kalau kita pergi sembahyang 2 rakaat paling cepat, mari kita baca yang fardu ya. Jadi kalau contoh kita makan masa 2 rakaat apa seminit contohlah seminit. Jadi kalau ada pemisah lebih daripada seminit, maka tak sah lah pemisah tu di antara dua khutbah tu juga, dan pemisah di antara khutbah dengan solat. Okey. Wa salatul jama'ati. Ini masuk bahasa ni. Habislah tadi wa salatul jama'ati, masuk bahasa ni. Habislah syarat sah khutbah. Kalau nak tanya tu lagi kadang terlupa. Ujung-ujung lagi dia terlupa. Okey. Itu wa salatul jama'ati wa salatul janazati fardu kifayah. Bermula dia masuk dalam bab jamaah. Dia jadi alaqah di antara bab Jumaat dengan jamaah ni besarlah. Pertama kerana kita sebut sembahyang Jumaat
syarat atau syarat sah dia mestilah dilaksanakan dia dalam keadaan berjemaah pada rakaat pertama. Itu satu alaqah lah. Kemudian satu alaqah yang lupa nak sebut, a'dzar, kan ada uzur-uzur syar'i. Dia punya, senang faham, setiap uzur syar'i yang menyebabkan satu orang tu boleh meninggalkan jamaah, dia juga uzur syar'i yang boleh menyebabkan dia tinggal sembahyang Jumaat. Sebab pandangan bab sembahyang Jumaat, sembahyang jamaah ni pun khilaf. Sembahyang kata fardu ain, sembahyang kata fardu kifayah, sembahyang kata sunat muakkadah. Tak kisahlah tu. Tapi secara umum dia dituntut. Jadi bila gugurnya tuntutan tu, dia ada beberapa unsur. Contohnya antaranya marad, matar, bahkan tamrid. Sebagai ulama guna lafaz at-tamrid. Tamrid ni apa? Menjaga orang sakit. Juga termasuk uzur. Tamrid jaga orang sakit. Dia tak sakit tapi dia jaga orang sakit. Jadi termasuk uzur untuk meninggalkan jamaah dan juga meninggalkan Jumaat. Jadi senang faham ingat. Demikian kaedah, setiap perkara yang menjadi keuzuran untuk meninggalkan jamaah, dia juga menjadi keuzuran untuk meninggalkan Jumaat. Jadi kalau kita tengok dalam bab Jumaat, oh ni uzur, boleh tinggal. Tahu lah bagi contoh apa? Contohnya, kalaulah satu orang tu sedang memasak, kalaulah dia tinggal akan menyebabkan makanan tu akan hangit. Contoh tu orang dulu, kan makan tak boleh lah. Dia boleh tutup api dulu. Itu antara termasuk uzur Jumaat dan juga uzur jamaah. Contoh menyebabkan tak ada orang nak jaga. Contoh tak ada orang perempuan yang boleh jaga dan sebagainya, maka dia akan jaga masakan dan tidak akan menyebabkan hangit dan sebagainya. Maka dia termasuk uzur. Dululah, sekarang tak masuk dah. Saya contoh dekat orang awam kan. Kita boleh baca lah sebab dalam kitab semua. Okey. Habis. Itu antara alaqah lah, kita kaitan antara jamaah dengan Jumaat. Okey. Kalau sejuk sangat, panas sangat. Okey, sejuk dan panas sangat. Jadi tengoklah, sekiranya sejuk dan panas tu sekiranya memberi darar yang sebagai masyaqqah syadidah, maka dia termasuk dalam marad. Termasuk dalam marad. Tengok, kena tengok dia bawa kepada masyaqqah syadidah. Dia punya dhabit tu lah. Sehingga kau bawa kepada masyaqqah syadidah, dia nak hadir. Tapi kalaulah dia mampu ke hadir, contoh dia mampu juga hadir dengan cara yang lain, dengan dia pakai baju sekiranya, contohnya dengan dia pakai baju, maka wajib pakai baju. Dia bagi dalam bab ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Contoh dengan dia pakai baju sejuk, kan dapat menahan, dia wajib kan? Wajib kan? Kalau tak ada semua tu, maka tak apa, dia tak hadir. Dia masuk dalam bab marad. Okey. Okey, wa salatul jama'ati wa salatul janazati fardu kifayah. Bermula salat Jumaat dan juga salat jenazah tu fardu kifayah. Di fardu kifayah kita sebut kan, maknanya sekira-kira cukup untuk melaksanakan kewajipan. Macam nampak jamaah ni, ulama kata sekira-kira, macam mana kita nak anggap cukup? Bukan satu orang, dua orang je. Sekira-kira jamaah itu menzahirkan syiarul jamaah. Itu maknanya mencukupi. Maknanya sekira-kira jamaah itu dianggap sebagai syiar. Tapi kalau contoh dalam kampung tu, jemaah tu semayang dalam rumahnya, memang ada jemaah tapi dalam rumah, dan hanya beberapa orang, tak menjadi syiar, maka tak gugur fardu kifayah. Termasuk fardu kifayah, dia mesti mencukupkan kefarduan. Jadi kalau tak mencukupkan kefarduan, maka asima kullu, semua dosa. Semua orang yang berkaitan dengan kampung tu semua berdosa. Dia mesti menjadi syiar. Sebab tu dalam bab sembahyang, sebahagian ulama ada masalah boleh imam boleh menyerang, yuqatil, imam menyeranglah. Kalau berperang lah, tapi imam boleh menyerang satu kampung yang tidak melaksanakan jamaah solat. Contoh dia tak ada jamaah, dia tak buat, imam boleh menyerang satu kampung, bukan sampai bunuhan, maknanya ditegakkan syiar sampai macam tu. Cuma ada khilaf lah, tengokkan ada khilaf dia masalah jamaah ni, ada khilaf antara dia fardu ain. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak, fardu ain tu atau pandangan ilmu antara sunat muakkadah dengan fardu kifayah. Sunat muakkadah pandangan Imam Rafi'i, tapi pandangan Imam Nawawi adalah fardu kifayah. Jadi bila bertembungan kaedah, apabila bertembung pandangan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, pendiman Nawawi, maka didahulukan pandangan Imam Nawawi. Jadi fardu kifayah. Jadi bila kita pegang dia fardu kifayah, bukan imam
boleh memerangi satu kampung yang tidak melaksanakan syiar sembahyang Jumaat. Berhak dia bukan benda kecil. Jadi kalau terlaksana sebahagian dah melaksanakan, gugur lah. Tapi tetap ulama kata walaupun gugur tu pada masalah dosa. Tapi tuntutan tu ada untuk setiap individu, tuntutan. Yang kata gugur tu gugur dosa, bukan gugur tuntutan tak ada. Maka setiap tu dituntut untuk sembahyang berjemaah. Memang begitu juga solat jenazah. Maksudnya mesti ada yang melaksanakan solat jenazah dan juga tajhizul mayyit lah, segala bentuk untuk menguruskan si mayit. Masuk fardu kifayah. Okey, baik. Wal aidan dan dua. Okey, ni masuk dalam dia masuk, jadi ni jadi mubtada balik. Dia dah masuk bahasa lain. Jadi wasalat jemaah mubtada, khabar dia fardu kifayah, wal aidan masuk cerita baru. Kita dalam bab solat-solat sunat. Wal aidani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun. Bermula semayang, maksud salatul aidain. Dia ada hazaf kan solat. Jadi bermula aidan, dua solat hari raya dan dua solat gerhana. Hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha. Kusuf ni mana gerhana matahari dan gerhana bulan. Okey, semayang yang raya je lah. Dia punya cara semayang tu kaifiat dengan takbir rakaat yang pertama disunatkan takbir sebanyak 7 kali, tak termasuk takbiratul ihram dengan takbir intiqali. Jadi kalau masuk jadi 9 kali lah. Takbiratul ihram sekali, kemudian sunat takbir 7 kali rakaat pertama, kemudian takbir intiqali. Jadi 9 lah. Okay. Cuma masalah takbir tu dia sunat saja. Bahkan orang kata tidak sunat kalau contoh imam terlupa, tidak sunat untuk al-fathu. Fathu ni tegur, tak wajib, tak sunat. Biar, jadi kalau imam dah terlupa biar. Jadi kalau contoh sebab dia tak perlulah subhanallah bakal subhanallah, biar. Sebab dia bukan rukun pun, dia bukan sunat abad pun. Okey. Okey, habis kan? Dia sama ada Aidil Fitri atau Aidah. Adapun kusufan dia maknanya dua gerhana, sama ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Cara dia ada tiga cara lah semayang. Cara pertama sama seperti solat subuh, 2 rakaat biasa. Sama seperti semayang subuh. Jadi cuma cara yang kedua 2 rakaat, tetapi setiap satu rakaat ada 2 qiyam, ada 2 rukuk. Ada 2 qiyam, ada 2 rukuk. Itu 2 cara, tapi sebenarnya kalau kita bagi jadi 3. Sama ada qiyamnya, cara pertama qiyam tu dipanjangkan, qiyam pertama dipanjangkan, qiyam kedua pun dipanjangkan. Itu caranya, cara pertama. Cara yang seterusnya 2 qiyam tetapi tanpa dipanjangkan. Contoh baca yang pendek-pendek saja. Maka itu cara yang ketiga lah. Tapi secara umum jadi 2 aja sebenarnya. Sama ada 2 rakaat biasa ataupun 2 rakaat, satu rakaat itu 2 qiyam dan 2 rukuk. Okey. Kemudian witir. Itu semua jadi sunat muakkadah. Semua sunat-sunat yang dituntut padanya. Okay, jadi kalau untuk witir ni, sebab sebahagian contohnya mazhab Hanafi, dia membezakan antara fardu dengan wajib kan. Kita sama, kita sunat muakkad. Kenapa sunat witir tu wajib tapi tidak fardu? Sebab fardu tu sembahyang 5 waktu. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kerana itu dia dituntut. Kerana dia satu benda yang sunat yang wallaba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang siasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa melaksanakan dia. Jadi dia sunat muakkad kerana yang fardu telah ditetapkan secara khusus 5 solat. Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat ini telah ditetapkan dengan waktu-waktu yang khusus. Okey. Cuma sunatnya kita sembahyang 3 rakaat. Kalau sembahyang 1 rakaat, dia ada isu sikitlah. Sembahyang 1 rakaat sah tak sah? Sebagai ulama mengatakan kalau dia berterusan dengan sembahyang 1 rakaat maka makruh.
makruh dia berterusan sembahyang setiap hari sembahyang 1 rakaat ya. Bahkan sembahyang kata kalau sekali pun sudah makruh. Sebab mazhab Hanafi dia tak sah sembahyang 1 rakaat. Dia kena sembahyang 3. Tapi kalau mazhab Syafi'i sah tak sembahyang 1 rakaat? Sah ya. Cuma kalau dia berterusan maka makruh dilaksanakan secara berterusan, kerana ada ulama yang membatalkan sembahyang 1 rakaat. Cuma ada berbagai cara lah. Sama ada kita sembahyang 2 1 ataupun kita sembahyang 3 terus pun tidak ada masalah. Dia sampai 11 rakaat kan. Sama ada 1 sampailah 11 rakaat. Tapi kalau kita nak sembahyang 2 saja sah tak? Sah tak kita nak sembahyang 2? 1 tu kita tak mahu sembahyang. Kita nak sembahyang 2 rakaat sah tak? Sah. Sah sahaja. Walaupun kita niat sembahyang witir. Saya aku sembahyang salat witir 2 rakaat, kemudian kita dah tak tambah dah 1 rakaat tu. Sah tak? Sah. Pandangan yang rajih sah, pada mukhilah, pandangan muhtamad dan mazhab sah. Kerana witir tu walaupun kita sebut kalau kita terjemah dia sebagai ganjil, tetapi ia sudah menjadi jinsus solah. Dia dah dia jadi satu jenis solat. Jadi satu nama solat. Jadi kita dah tak tengok dah apa makna dah. Faham tak? Memanglah makna dia witir tu lawan bagi itulah, bagi genap. Tapi sekarang ni dia dah jadi witir tu dah jadi nama bagi solat. Satu jinsun minas solah. Satu jenis daripada solat. Jadi bila satu jenis selagi mana ia melaksanakan dengan cukup syarat, maka sah. Bahkan ulama kata sebab dalam mazhab Syafi'i boleh kan kita boleh pisah 2 rakaat dengan 1 rakaat. Jadi menunjukkan setiap rakaat tu sembahyang yang mustaqim. Sembahyang mustaqim. Sembahyang yang berasingan seolah-olah lah. Jadi boleh kalau kita nak sembahyang 2 hari, kita tambah-tambah lah, sah. Sah. Okey. Sebenarnya di isu kan kata nak kena niat muqaddimatul witri, tak syarat pun, tak syarat pun untuk kita niat dari nak sembahyang 2 baru nak sembahyang 1 kita niat muqaddimah witir. Boleh nak niat, tapi tak syarat. Kalau kita niat sembahyang witir pun sah sahaja. Dan nafilah benda ni makhilaf lah. Okey, baik. Wa kadza rawatibu salati wal duha wat tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun 'azim. Insan wa kadza rawatibu salat. Okey. Rawatibu salat kita nak jadi mubtada memang. Ana nampak Abi wadduha tu jadi mubtada lain. Wa kadza rawatibu salat, wa kadza istilah sunnah. Dia termasuk sunanun muakkadah. Istilah musyarrah, dia isyarah musyar ilaih dia sunanun muakkadah. Wa kadza rawatibu salat tu jadi mubtada. Khabar yang mana? Kadza. Jadi mubtada muakhar. Khabar dia tu kadza. Jadi khabar muqaddam. Ya, wa maksudnya kadza fi istilah sunat muakkad. Maksudnya rawatibus salat sunnatul muakkadatun. Itu maksudnya. Begitu juga rawatibus salat. Maksudnya begitu juga rawatibus salat termasuk daripada sunat muakkad. Okey, faham? Jadi cuma rawatibus salat ni kalau kita perincikan sebenarnya dia ada bahagi dua lah. Dia ada rawatib yang sunnah muakkadah, yang rawatib yang sunnah ghair muakkadah kan. Jadi yang sunnah muakkadah ni 12 rakaat 12 rakaat lah. Sebenarnya kata 10 rakaat. Tak kisahlah. Kalau 10 rakaat maknanya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. Jadi 10. Ada sebahagian kata jadi 12 nak tambah ke mana? Sebelum maghrib. Kan sebelum maghrib memang tidak akan jadi sunat makan. Sebelum zuhur kan? Mana berlupa kan? Sebelum subuh kita kira kan? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, sebelum zuhur selepas 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat sebelum isya kan? Sebelum isya dengan selepas isya. Jadi 12 lah. Jadi 12. Tapi ada sebahagian mengatakan 10 je. 2 rakaat sebelum isya pun tidak termasuk sunat makan. Okey. Okey jelas. Tapi kalau lah ni dia akan jadi panjang lah kan? Ada 4 rakaat sebelum zuhur. Itu tak masuk makan lah. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar.
Lepas asar boleh sembahyang? Tak boleh. Termasuk dalam waktu-waktu yang waktu tahrim kan? Tak boleh. Tapi cumalah ni tak pernah kita mengaji kan, kalau orang kita kena nanti. Boleh tak kita nak sembahyang sunat sebelum asar, selepas asar? Sunat tu sebelum asar. Contohnya kita tak ada, kita masuk sembahyang, masuk masjid, imam dah qomat lah, tapi imam dah sembahyang. Kemudian kita nak sembahyang selepas asar, boleh tak? Boleh. Sebab dia sababun mutaqaddim. Sebab yang mutaqaddim. Sebab rawatib ni sebab masuk waktu. Sebab kepada kesunahan adalah masuk waktu. Bahkan keluar waktu bagi solat rawatib apa? Dengan akhirnya waktu. Dan mana sunat kalau lah qabliyah asar, mula masa waktu pada waktu asar, akhir waktu dia mana? Akhir waktu asar. Jadi dia boleh sembahyang walaupun selepas asar, tak masalah. Tapi dia sembahyang qabliyah, dia sembahyang qabliyah, bukan sembahyang ba'diyah. Ba'diyah dia lah tak ada. Dia sembahyang qabliyah, boleh. Cuma orang kata jangan tahari, mencari-cari. Mencari-cari ni mana kenapa nak buat selepas asar? Memang sengaja nak buat, sengaja tak ada apa-apa. Kita kata kenapa buat selepas asar? Kerana nak melanggar, atau kita kata nak melanggar perintah larangan tu. Maka itu bagi tahari. Sengaja, tidak ada sebarang sebab untuk melaksanakan selepas asar. Tapi kalau contoh dia sibuk, ataupun walaupun benda-benda ringan, dia nak sembahyang selepas asar, kenapa tadi sibuk? Boleh dia walaupun nak tinggal kesibukan, tapi kerana dia sibuk ya. Dia nak buat lepas asar maka boleh, tidak ada masalah. Dia bukan tahari. Tahari mencari-cari. Okey, baik. Kemudian wadduha wa tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun azim. Sembahyang duha dan sembahyang tarawih sunat-sunat yang baginya tarawih, dia baginya duha boleh masuk semualah. Baginya semua itu fadlun wa thawabun azim. Laha jadi khabar muqaddam, mubtada mana? Mubtada mana? Fadlun kan? Jadi sunanun laha fadlun, bahawa jumlah mubtada khabar jadi sifat kepada sunat. Kerana dia jatuh selepas isim nakirah. Al-jumal ba'da nakirat sunat atau sifat jadi naat atau sifat. Jadi mubtada khabar tu laha khabar muqaddam, fadlun jadi mubtada muakhar. Fadlun ada kelebihan wa thawabun azim, dan pahala yang agung. Okey. Jadi sembahyang duha paling banyak 12 rakaat lah. Kalau nak sembahyang 2 pun tidak ada masalah. Jadi cuma seeloknya sembahyang 4, tapi 2 rakaat tidak ada masalah. Dia sampai 12 rakaat. Cuma dia punya waktu sembahyang dia mestilah dah terbit matahari, terbit matahari tulu'un syamsi selepas qadra rumhin, sekadar galah, dalam lebih kurang dalam 30 minit kata sekarang. Kalau tepat ada kata 28, tapi macam itulah selepas habis syuruk kan. Syuruk kalau kita tengok dalam jam tu, syuruk tu lepas dalam setengah jam maka masuklah waktu tu duha, habis sembahyang duha. Okey. Tu habislah. Kemudian tarawih, mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i semua dia mesti 20. Cuma Negeri Sembilan dia apa? 10 kan. Tak apa masalah lah tu. Cuma kalau mazhab Syafi'i dia 20. Cuma kadang ada sembahyang kurang daripada 20, sah tak? Ada pandangan, berbeza pandangan. Tapi kalau ikut Ibn Hajar, kalau ada sembahyang kurang daripada 20, maka dia akan mendapat pahala sekadar rakaat yang dia sembahyang. Tak mesti 8. Kalau dia sembahyang 12 dapat pahala 12. Sembahyang 14 dapat pahala 14. Cuma Hanafi ada ulama kata kalau lah kurang daripada 20 tak dapat pahala tu. Kemungkinan dapat pahala mungkin sunat, jadi sunat mutlak je lah. Dia tak dapat pahala tarawih. Tapi kalau ikut Imam Ibn Hajar, dia mendapat pahala mengikut kadar rakaat dia sembahyang. Okey, baik. Baiklah, benda tu biasa. Kita masuk dalam bab puasa, ya. Okey, kalau macam tu dia gugur lah, kan dia gugur lah kewajipan kerana tak ada syarat sah tu. Cuma sebahagian ulama, contohnya kan ada masalah bilangan tu. Masalah bilangan. Sebagian ulama kata sepatutnya kalau dah begitu, dia
taklid kepada pandangan yang mengatakan cukup. Contohlah mereka ada 4 orang. Pada mazhabi dia ada khilaf juga masalah bilangan. Ada yang kata 4 orang, ada yang kata 12 orang, ada yang kata 14 orang. 40 orang. 40 orang tu pun khilaf juga. Adakah imam tu ke 40 tu campur imam ataupun tak campur imam. Sebenarnya kata jadi 40 tu kena selain daripada imam. Ada yang kata 40 tu sekali dengan imam. Maksudnya kalau campur sekali dengan imam, tak campur imam jadi kena 41. Tak kisahlah tau. Tapi kalau contoh sebab tu dalam tak silap Imam Bulqini yang fatwa dia sebut sekiranya satu tempat tu tak cukup bilangan, maka sepatutnya dia taklid kepada pandangan bilangan yang sedikit. Kalau cukup contohnya mereka ada 4 orangnya, maka kita taklid kepada pandangan yang mengatakan ada 4 orang. Supaya apa? Supaya terlaksana juga Jumaat. Sebab Jumaat tu Syiah. Cuma kemudian ulanglah sembahyang zuhur. Cuma kalau kita nak ikut juga malam nak ulang sembahyang zuhur, kita kena taklid lah. Mana taklid pandangan yang kata cukup 4, tak ulang. Tapi seeloknya kita ulang sembahyang zuhur. Ulang sembahyang zuhur. Itu sebaiknya lah. Tapi kalau kita nak taklid full, kata apa? Besar lah Jumaat lah. Cuma 2 orang dah tak pasti. Mungkin ada pandangan yang mengatakan cukup 2 orang. Yang ada 4 orang, 12 orang, 40 orang. Mungkin ada lagi bilangan. Sebenarnya benda ni memang khilaf besar lah. Okey. Tapi kita masuk dalam bab puasa. As-sawmu babun fi bayani as-sawm fi bayani ahkam as-sawm lah. Kita nak takdirkan ini satu bab berkenaan dengan hukum hakam, menjelaskan hukum hakam puasa. Wa amma as-sawmu, adapun bermula puasa, wa huwa asalisu, dan bermula ia puasa itu asalisu, rukun yang ketiga. Yang ketiga min arkanil Islam, daripada rukun-rukun Islam. Fahuwa, maka bermula ia puasa itu imsakun ma'rufun ala wajhin makhsus. Ditarikh bagi puasa. Tadi apa? Imsakun ma'ruf, penahanan yang diketahui. Maksudnya imsakun anil mufattirat. Maksud imsakun ma'rufnya imsakun anil mufattirat. Maksudnya imsakun ma'ruf, imsakun anil mufattirat, menjaga diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Ala wajhin maksud, di atas bentuk yang khusus, seperti contoh berhajat kepada niat pada malam hari dan sebagainya. Okey. Wa minhu, dan sebahagian daripadanya daripada wajah makhsus apa? An-niyatu li kulli yaum, mesti niat pada setiap hari. Jadi mazhab Syafi'i wajib niat pada setiap hari. Dia tak boleh niat sebulan. Dia tak boleh niat sebulan. Bahkan kemudian tawatabiha, mestilah memalamkan ia niat. Maksudnya melakukan, menjatuhkan, maksudnya ja'lun niyah lailan, menjadikan niat itu pada malam hari. Melaksanakan niat dia kena, kemudian pertama kena setiap hari, dan mesti niat pada malam hari. Kerana apa? Kerana mazhab ini memandang kepada setiap puasa itu di ibadah mustaqillah. Maksudnya setiap hari itu ada ibadah mustaqillah. Sebab apa? Kerana setiap hari itu kita pisah dengan perkara yang batalkan puasa. Kita boleh makan kan? Kita boleh makan. Jadi menunjukkan setiap hari itu ibadah yang tersendiri. Jadi bila ibadah yang tersendiri, maka berhajat kepada niat yang baru. Cuma mazhab, contohnya mazhab Maliki, boleh niat sebulan. Niat sebulan. Cuma ulama galakkan kita niat juga sebulan. Masa kiranya hari itu, contoh hari yang mana kita terlupa niat, maka kita taklid kepada mazhab Maliki contohnya. Kita taklid kepada mazhab Maliki. Cuma kena hati-hatilah bila taklid mazhab Maliki, kita kena tahu sedikit sebanyaklah tentang mazhab tu, supaya kita tak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Contohnya, contoh mazhab Maliki, dia keluar mazi membatalkan puasa. Mazhab Maliki keluar mazi. Ada mazhab Syafi'i keluar mazi tak batal puasa. Yang membatalkan puasa tingkat 4 wanani. Wanani maknanya mengeluarkan mani. Itu memang membatalkan puasa. Ada pun mazi tak batal puasa. Mazhab Maliki. Jadi kena jagalah, kena tahu je segi. Contohnya cucuk. Nanti kan, cucuk kita injection.
injection mazhab Syafi'i batal lah, pun khilaf besar juga lah. Tapi secara umum para masyayikh kebanyakannya di Mesir ni pandangannya tak batal lah. Ikut kaedah mazhab Syafi'i tak batal. Maknanya injection tak batal. Secara umum tak kisahlah injection pada urat ataupun pada otot. Dia injection ni ada dua, injection pada otot dan pada urat kan. Jadi sebagai orang kata tak kisah pada mana pun. Khilaf besar lah, tapi tak apa tu. Tapi kalau mazhab Maliki, dia lah injection memang dia pun tak ada khilaf. Mungkinlah khilaf kecil, tetapi umum muktamad dalam mazhab mereka memang membatalkan walaupun pada injection pada contohnya pada otot. Kerana syarat mereka hanyalah sampai pada jauh saja, walaupun masuk pada jalan yang tertutup. Injection biasa pun batal. Mazhab Syafi'i dia tak batal lah. Okey, habis. Itu maksudnya kena tahu sedikit sebanyak tentang mazhab Maliki lah. Kalau kita hari itu kita terlupa niat. Cuma kalau contoh kita nak stick, kita betul-betul nak ikut mazhab Syafi'i. Jadi hari yang kita terlupa niat, kita kena buat apa? Wajib imsak. Contohnya kita terlupa niat, bukan sengaja ni, sengaja tinggal niat, terlupa niat. Sebab contoh ataupun lah bangun-bangun dah subuh, tak niat malam tu, maka dia kena bawa wajib diimsak. Pertama wajib qada dan wajib imsak. Hari tu dia tak boleh makan, dia sama seperti orang yang berpuasa, dia wajib imsak. Kenapa? Kerana dia panggil dia itu yajibu batinan, dia wajib pada batin. Sebab tidak ada sebarang uzur padanya. Walaupun pada zahir seolah-olah dia boleh tinggal, sebab pada zahir kerana lupa niat. Tapi pada batin tak boleh, jadi dia wajib imsak. Okey kan? Kemudian wajib melaksanakan pada waktu malam lah. Jadi bahkan orang kata tak boleh dia muqaranahkan. Kalau kita kembali pada takrif niat, qasdu syai' muqtarinan bil fi'l. Niat sesuatu bersertaan dengan perbuatan tu. Jadi dia tak masuk, dia terkeluar daripada kaedah. Sebab tu dia sebenarnya kalau kita lihat, dia al-azmu dia masuk dalam bab azam. Tapi dia ulama kata walaupun kalau ikut takrif dia masuk dalam bab azam, tetapi dia dah jadi al-azmu yaqumu maqaman niyah. Macam itulah. Dia jadi azam yang menempati tempat niat. Kita dah anggap dia niat dah, kerana itu memang suruhan daripada Nabi SAW. Tapi yang ni wa tabituha minal lail, mesti niat pada malam hari ni untuk puasa fardu. Ada pun puasa sunat, maka tak syarat untuk niat pada malam hari. Cukup walaupun sebelum zawal, sebelum zuhur. Contohnya pagi hari, bangun dia tak ada makanan, tengok puasa lah, maka tak mengapa. Tapi dengan syarat mestilah dia tidak melaksanakan apa-apa perkara yang membatalkan puasa. Contoh dah makan dah satu pinggan, ini tak zuhur lagi ni, niat puasa tak boleh tak boleh. Untuk puasa sunat lah, puasa fardu memang syarat niat pada malam hari. Kita wal imsaku 'anil mufattirat, dan menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Minat ta'ami wa syarabi, berupa makan atau makanan dan minuman. Okey, dan maksud makanan dengan minuman ni adalah senang faham, dukhulu syai'in, dukhulu syai'in ila al-jawf min manfadhin maftuh. Tulis dukhulu syai' ila al-jawf min manfadhin maftuh. Okay. Itu maksudnya minat ta'am wa syarab, bukan makna makan dan minum saja. Di mana setiap perkara yang masuk kepada rongga daripada manfaz maftuh, dari tempat laluan yang terbuka. Jadi kalaulah dia masuk kepada jauh tapi bukan daripada laluan terbuka, contohnya tadi tu, apa dia injection. Injection dia bukan masuk daripada laluan terbuka, sebab dia cucuk kan, maka dia tidak dianggap sebagai laluan terbuka. Jadi sah ikut mazhab Syafi'i. Walaupun ada tanafiyah, sebagai ulama Hadramaut kata batal juga. Kalau dia injection macam nutrien makanan, ikut mazhab Syafi'i dia tak iktibar tu. Maknanya tak kisahlah benda tu menguatkan badan ke tak kuatkan badan, sebab kuat badan tak kuat badan ni hanyalah hikmah puasa, bukan illah. Dia hikmah.
Cuma sepatutnya orang kata kalau dah diinjek sesuatu yang menguatkan badan kerana khilaf ni sangat besar, dia qada. Tapi kalau ikut kaedah mazhab Hanafi, dia tak cukup syarat sebab dia masuk bukan daripada manfaat maftuh. Jadi termasuk manfaat maftuh ni inilah rongga-rongga yang kita faham, contoh mulut, telinga, hidung. Mata masuk manfaat maftuh tak masuk Jadi kalau satu orang tu pakai celak ke atau tak salah dia pakai ubat mata ke, walaupun rasa di tengkuk, maksudnya dia pakai ubat mata tu rasa di tengkuk dia kan, rasa macam pek-pek kan, batal tak batal? Kerana matanya bukan termasuk manfaat maftuh. Kemudian manfaat maftuh ni tidak syarat mestilah manfaat yang maftuh asli ataupun manfaat maftuh yang aridi. Apa makna asli? Asli mana yang terbuka asal. Arid ni yang mana yang baru dibuka. Contoh lah, contohnya perut. Perut ni kemudian contoh ada dia sengaja lah. Contoh dia inilah buka. Sengaja tu maknanya dengan perbuatan dia, orang ada sakit dia buka. Tak kisahlah, terbatal juga. Lainlah kalau tidak sengaja ni maknanya orang yang cucuk. Satu orang cucuk dia punya perut dengan tanpa izin dia, dan dia dengan sebab paksaan dan sebagainya, orang cucuk, batal tak batal? Bahkan ulama kata contohnya dia biarkan dalam keadaan dia mampu. Contohnya orang nak datang cucuk perut dia mampu tahan, dia tak tahan, batal tak? Batal juga. Kerana dia tak termasuk mukrah, seolah-olah dia memberi izin. Tak boleh. Maknanya contoh sini manfaat maftuh tak kisahlah sama ada manfaat maftuh laluan yang terbuka tu dibuat ataupun yang memang asal, tak kisah Okey, habis. Cuma dia ada pembahasan yang benda-benda macam ni. Contohnya dia ketika ambil wudu. Ketika ambil wudu kan kadang-kadang akan masuk sesuatu kan, sikitlah masuk air sedikit, bukan kita sengaja masuk kan. Contoh kita berkumur-kumur dengan masukkan air dalam hidung akan menyebabkan masuk sedikit daripada air. Panggil sabaqahu ma, bahasa Arab dia lah. Sabaqahu ma, termasuk air. Batal tak? Ulama kata sekiranya dia melaksanakan wudu dalam keadaan benda yang masyru'. Contoh masyru'nya dia masukkan air dalam hidung sebanyak 3 kali. Kan masyru', 3 kali masyru'. Jadi kalau termasuk ketika mana dalam bilangan 3 tu, maka tidak membatalkan. Termasuk bukan sengaja masuk. Kemudian yang kedua, mestilah tidak mubalaghah. Tidak mubalaghah. Kalau mubalaghah maka batal. Dan senang faham dia punya kaedahnya, setiap benda yang disyariatkan ketika puasa kemudian sabaqahu ma, kemudian termasuk air, maka tidak membatalkan. Contohnya dia kumur dalam keadaan masih dalam bilangan 3 tu dan tidak mubalaghah, maksudnya dia tidak berlebihan, kemudian termasuk, batal tak batal? Kerana hasil daripada perkara yang masyru'. Jadi kalaulah masuk sesuatu dengan sebab perkara yang masyru', maka tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja minum tu jelas lah batal. Tapi kalau contohnya yang keempat, contohnya dia tak puas hati, hidung ni rasa ni, dia masuk yang keempat, dia masuk air hidung keempat, kemudian yang keempat tu termasuk, bukan sengaja masuk, batal. Ataupun namanya contohnya dia masukkan air sengaja untuk tabrik ke, batal. Cuma ada sikit dalam bahasan tu. Contoh dia sengaja untuk sejukkan mulut, bukan sebab panas sangat pun. Kecuali kalau ulama kata terlalu panas, tu tak apa. Tapi tak apalah. Contoh sengaja nak basahkan mulut, kita kata nak basahkan mulut. Kering kan dia nak basahkan mulut, kemudian masuk sedikit, kan sengaja masuk, termasuk, maka batal. Faham? Kemudian wal jima', seterusnya bersetubuh. Jadi bersetubuh ni walau bighairi insan, walaupun tidak mengeluarkan mani, maka batal. Bahkan batal wati' dan mautu. Maknanya orang yang lelaki tu dan juga perempuan tu pun batal. Cuma masalah kafarah wajib pada siapa? Mazhab ini wajib kafarah hanya pada lelaki sahaja, tak wajib pada perempuan. Kerana perempuan tu ulama kata kerana dia ada kekurangan. Maksud kurang sebab puasa dia biasanya akan kurang, sebab akan datang haid. Jadi macam mana pun dia tak wajib untuk kafarah. Cuma batal tak puasa dia? Batal puasa. Batal puasa, lelaki batal, perempuan pun batal. Cuma masalah kafarah yang wajib hanya dia lelaki.
Bahasan tu cuma sebagian ulama kata ilat kepada perempuan tak wajib kafarah. So orang kata kerana dia punya batal tu bukan sebab jima, kerana masuk sesuatu dalam rongga. Tapi ilah tu ilah yang tak berapa kuat. Ilah yang paling kuat adalah kerana perempuan itu kurang dari sudut tu. Maknanya puasa dia biasanya tak sempurna. Jadi kalau contohlah, ulama kata contohlah dia jima, dia bersama dengan isteri dia sebagai contoh sebelum subuh. Kemudian bila azan subuh, dia masih lagi belum cabut dah senampang, belum cabut lagi. Masih lagi zakat tu dalam faraj wanita tersebut. Maka batal tak puasa? Batal. Wajib tak kafarah? Wajib juga. Wajib itu wajib kepada siapa? Wajib kepada lelaki. Kat sini kan orang kata, kat sini tak ada pun dia kata orang panggil Allah maksud tidak ada bentuk membatalkan dengan masuk sesuatu dalam kota, dalam rongga. Kerana dia masuk dalam rongga tu sebelum daripada fajar, sebelum daripada masuk subuh. Benar berkekalan sampai masuk subuh. Batal tak batal, tapi tetap yang wajib kafarah hanya lelaki sahaja. Ingat lelaki je wajib. Itu mazhab Syafi'i lah. Okey, baik. Kemudian wal istimna bi mubasharatin. Okey, mengeluarkan mani. Istimna ni kan nampak onani lah. Kemudian bi mubasharatin dengan cara menyentuh kulit dengan kulit. Cuma kat sini musannif dia gabung dua. Seolah-olah syarat untuk istimna mestilah mubasyarah, dengan cara bersentuhan kulit sama kulit. Tapi sebenarnya pandangan yang kuat istimna walau bi ghairi mubasyarah yubtilu shaum. Ingat, istimna ni onani, dia melakukan onani walaupun bukan dengan bersentuhan kulit sama kulit. Contohnya ada lapik, tak kisahlah dia buat sendiri ke, isteri dia buat ke, contoh dia dah hamba perempuan ke buat ke, maksudnya senapan guna tangan, contohnya guna tangan dia sendiri ataupun satu orang yang halal bagi isteri dia, bahkan ada lapik walau bihail, walaupun ada lapik, batal tak puasa? Batal. Onani tak syarat onani tak syarat untuk bersentuhan kulit. Dengan semata-mata onani, sebab onani talabu, kalau kita tengok dia guna lafaz istif'al. Istif'al mana talabu syai' kan? Dia kalau bina dia faedah apa? Faedah talabu syai', kan? Menuntut sesuatu. Macam istighfar lah, talabul maghfirah. Sini talabu khurujil mani, mana talab dia sengaja buat perbuatan yang menuntut untuk keluar mani. Ini batal. Adapun qaid musannif bi mubasyaratin adalah khuruj mani bukan dengan cara onani. Contohnya dengan cara dia menyentuh. Maka syarat untuk batal dengan khuruj mani, bukan dengan onani, khuruj mani yang membatalkan adalah dengan mubasyarah. Maknanya kalau kita nak tulis wal istimna wa khurujul mani bi mubasyaratin, jadi dua sebenarnya. Faham? Istimna satu, mubasyarah sebenarnya satu lagi, khurujul mani bi mubasyaratin. Maknanya istimna tadi tu onani tu dengan cara keluar mani lah. Memang keluar mani walaupun dengan tanpa bersentuhan, dia batal lah. Tapi satu lagi bukan dengan onani, dia sentuh, contoh dia sentuh isteri dia. Nampak? Menyentuh sesuatu yang membatalkan wudu. Maknanya kini sentuh pasal pak keluar tu. Contoh dia sentuh isteri dia ke, sentuh tak kisahlah, ajnabiyah ke, dengan tanpa lapik Senapa menyentuh sesuatu yang membatalkan wudu. Ingat. Jadi dia menyentuh sesuatu yang membatalkan wudu, kemudian keluar mani, maka batal. Jadi terkeluarlah kalau contoh ada haid. Kalau ada haid, dia sentuh isteri dia, ada lapik, kemudian keluar mani, tak batal? Tak batal. Begitu juga terkeluarlah kalau contoh nazar wa tafakkur. Contoh dia tengok je, contoh dia tengok sesuatu benda yang mendatangkan syahwat, tapi dia tak pengaruh, keluar mani, batal tak batal? Begitu juga tafakkur. Cuma ada sebagian ulama, contohnya dalam tak silap dalam Syekh Syarwani, dia kata cuma sekiranya dia mengetahui dengan adat dia, dengan dia lihat tu akan keluar mani, dia tahu adat dia, lihat tu memang keluar mani. Dengan dia lihat kemudian keluar mani, batal.
Tapi kalau dia tak ada adat, dia tak tentu. Kadang-kadang keluar mani, kadang tak keluar mani. Ataupun memang dia tak tahu pun keadaan dia macam mana. Ketika tu tak batal. Tapi kalau dia tahu adat, ketika dia masuk dalam hukum istimna, seolah-olah dia macam mana ni. Tapi itu tak khilaf kalau masalah nazar dan tafakkur Yang paling utama adalah sehingga dia buat perkara yang membatalkan wudu dengan cara menyentuh wanita yang mana bukan mahram lah, maka kemudian keluar mani, maka batal apa? Jadi kalau lah keluar mani dengan ihtilam, dengan sebab tidur, maka tak batal lah, jelas. Begitu juga contoh satu orang dia jima pada malam hari, kemudian dia tak mandi, dia tak mandi, dia terus puasa. Mana tak mandi lah, kemudian dia subuh tu dalam keadaan berjunub. Bukan sembahyang subuh masuk subuh tu dalam keadaan berjunub. Sah tak sembahyang? Sah tak puasa dah? Sah Kerana pernah ditanya kepada Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah ketika mana sahabat tanya, Sayyidina Aisyah, Rasulullah pernah dalam keadaan berjunub, masuk subuh tu masih lagi Rasulullah dalam keadaan berjunub, Rasulullah belum mandi. Ada cari dari hadis tu. Dalam hadis tu daripada Sayyidina Aisyah, Rasulullah kana yudrikul fajra wa huwa junubun min ahli thumma yaghtasilu fayasum. Ini dalam riwayat Bukhari. Rasulullah bila dah masuk fajar, dalam keadaan Rasulullah masih berjunub, dan Rasulullah kemudian barulah Rasulullah mandi. Maknanya Rasulullah mandi selepas waktu subuh. Jadi menunjukkan, jadi kalau contohnya dia masih zahir lah, hal tu masih zahir. Jadi kalau lepas daripada batin jadi kalau contohnya dia keluar sesuatu, contohnya tak kisahlah dia masukkan pen ke, lepas dah daripada makhraj ha, dah lepas dah makhraj ha, kemudian dia keluarkan balik, sengaja keluarkan, maka ketika itu batal. Termasuk istiqah. Masa istiqah dia mengeluar sesuatu daripada kawasan batin. Tapi kalau masih dalam zahir, contohnya benda yang diletak dalam mulut dan dia keluarkan balik, maka tetap dia masih dalam kawasan zahir. Tapi yang dia dah masuk dalam batin, kemudian dia keluarkan, maka itu termasuk dalam istiqah. Jadi contohnya ulama bagi taswir, contohnya dia telan benang. Dia telan benang malam. Kasih ada telan benang malam. Dia bagi separuh benang duduk dalam perut, separuh benang duduk keluar. Maka dia kena buat apa? Jadi kalau dah dia tarik, dia termasuk istiqah, batal puasa. Tapi kalau lah dia telan, batal puasa. Tapi kalau dia tak buat apa-apa, tak sah sembahyang. Sebab tak sah sembahyang? Kerana apabila masuk sesuatu dalam perut termasuk benda yang najis dalam perut. Jadi dia menanggung sesuatu yang bersambung dengan najis. Sebab memang luar tu memang suci, tapi dia bersambung dengan sesuatu dalam najis dalam perut. Jadi kena buat apa? Jadi ulama kata kalau lah dia tarik batal, kalau dia telah batal, kalau tak buat apa pun tak sah sembahyang. Jadi cara dia ulama kata kalau nak buat, dia kena bawa pergi qadhi. Dia bawa pergi qadhi, kemudian qadhi yang memerintahkan untuk dia tarik contohnya, ataupun untuk walim tarik. Ketika tu barulah sah puasanya. Tapi kalau dia tarik sendiri tak sah puasanya. Kalau dia tarik sendiri, contoh dia tarik sendiri, contoh dia kata tak ya, tak boleh sembahyang. Dia tarik sendiri tak sah puasa, dia kena qada. Tapi cara untuk macam tu dia kena bawa pergi qadhi. Kerana ketika qadhi dia termasuk dalam bab mukruh. Kan syarat untuk membatalkan puasa mesti dia mukhtar. Dia ada pilihan. Tapi kalau dia bawa qadhi, dia masuk dalam mukruh, masuk dalam hukum mukruh. Walaupun dia bukanlah dipaksa tidak betul, tapi dia masuk hukum mukruh. Jadi bila masuk hukum mukruh, maka tak batal lah puasa. Ataupun waktu dia tidur orang tak apa, dia dalam keadaan tak sedar, kawan dia tarik, contohlah, tak batal juga lah sebab dia dalam keadaan tidak sedar. Tapi kalau lah dia suruh kawan dia tarik, ataupun dia tak sebut apa, kawan dia tarik dalam keadaan dia sedar, maka batal juga. Sebab dia mampu tahan. Dia masuk dalam mukhtar, dia ada pilihan. Batal juga. Cara dia bawa pergi qadhi, ataupun ketika dia tidur, kawan dia tarik ya, bukan dengan persetujuan dia. Kalau persetujuan dia batal juga lah. Okey, habis. Wal istiqah bil ikhtiyar, mestilah dengan pilihan. Habis ya. Okey, wa min habis dalam bab perkara yang
membatalkan puasa juga kan. Dia masuk sekali ya dalam pembahasan benda-benda yang wajib ala wajib maksus. Wa min tamam as-shaumi, dimasuk dalam perkara yang menyempurnakan puasa. Ini dalam bab pahala lah. Dia dah tak bab dalam bab membatalkan puasa lah. Tak bab pahala apa puasa tu kabul atau bukan. Wa min tamam as-shaumi, termasuk dalam kesempurnaan puasa kaful jawari fi amma yakrahu Allah Ta'ala min al-a'dha'i sab'ati al-atiyati dhikruha. Dia ulang, okey, al-ati dhikruha, menjaga anggota tubuh daripada perkara yang tidak menyukai akannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Min tu min bayannya bagi apa? Min bayannya bagi jawarih. Apa tu jawarih tu? Daripada anggota-anggota yang 7 yang akan datang. Al-ati dhikruha, dhikruha i'rab apa? I'rab fa'il bagi ati. Ati itu isim fa'il kan? Isim fa'il beramal sebagai amalan fa'il, maka dia boleh merofakkan isim zahir. Al-ati dhikra, yang akan datang oleh penyebutannya. Okey. Fa fil hadisi, dan terdapat di dalam hadis. Apa hadis tu? Khamsun yufattir as-shaim, 5 perkara yang membatalkan oleh 5 perkara tu as-shaim, akan orang yang berpuasa. Apa tu 5 perkara? Al-kadibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadibah wan nadharu bi syahwati. Menipu, mengumpat, namimah, adu domba, yamin kadibah, bersumpah dengan sumpah yang tipu, dan melihat dengan syahwat. Jadi cuma hadis ini sebahagian ulama menghukumkan sebagai maudhu'. Hati-hatilah. Dalam kitab fiqh pun kena hati-hati. Dia dalam setiap bab, bahkan dalam setiap ilmu, maka kita boleh rujuk. Kita rujuk kepada ahli fan, ahli takhusus. Mana dalam bab hadis, bukan kita kata ulama ni salah tak, sebab dia bukan fan ni, yang tu je. Rujuk pada ulama hadis. Dia tak menyalahkan musannif pun, sebab benda ni dinukil lah. Contoh dah disebut dalam kitab ni, ulama nukil lah. Ini cuma bila kita nak bahas tentang takhusus, contoh dalam hadis ni, kita rujuklah kepada ahli takhusus. Okey. Cuma contohnya hadis yang ni lah, yang sesuai untuk kita pakai. Contohnya hadis apa? Allah, dia tidak tak main dah tu kan, dalam bab ni, bab puasa ni kan. Okey, habis. Ya. Wa min tamam as-shaumi, dan termasuk juga kesempurnaan puasa tahari al-iftar. Okey, cuma tahari ni dia boleh baca dua, al-iftara boleh, al-iftari boleh. Kalau iftari jadi apa? Jadi mudhaf ilaih. Kalau iftara jadi maf'ul bih bagi tahari. Buat tahari masdar kan. Kita baca mudhaf ilaih lah. Tahari al-iftari ala halalin, mencari ataupun cakna dengan berbuka dengan perkara yang halal. Wa ada mustiktsari minal akli, dan tidak banyak daripada makan. Wa yang bagi al-istiktsaru minas shaumi, sepatutnya membanyakkan minas shaumi daripada puasa. Okey, dia maksud tadi ada mustiktsar minal akli, tak banyak daripada makan ni, sepatutnya membanyakkan minas shaumi, membanyakkan puasa. Maksudnya sepatutnya kita dalam hari-hari yang bahkan disunatkan puasa, kita puasa lah. Contohnya dalam sebulan kita puasa pada Isnin Khamis contohnya, ataupun pada hari-hari mungkin hari-hari putih kan. Maka semua tu sunat kita puasa. La siyama ayyamul fadilatu fi syar'i, bahkan pada hari yang fadilah, yang lebih pada syara', yang ada keutamaan pada syara'. Okey. Cuma yang hadis sebelum ni, yang masalah hadis tu ialah kita tengok dia sudut dia punya status hadis tu lah bermasalah sikit lah. Cuma dalam Imam Nawawi dia hamal juga. Kalau lah kita nak hamal juga hadis ni, maka kita hamal dengan mana yufattir, mana yufattir fi thawb, ada pahala. Maknanya dia membatalkan pahala, bukan membatalkan kesahihan puasa tersebut. Okey.
Habis kan? Habis bab kosong. Masuk dalam bab zakat. Kau berapa? 6. Okey, benar. Az-zakatu bab berkenaan dengan hukum akam zakat. Wa amma az-zakatu, adapun bermula zakat, wa hiya rabi'u arkanil Islam, bermula ia zakat yang keempat daripada rukun-rukun Islam. Fayajibu, maka wajib 'alal muslim, ke atas orang Islam, wajib apa? Ma'rifatu anwa'il amwal. Jadi ma'rifah jadi fa'il bagi dia. Wajib oleh mengetahui bagai-bagai bagi harta-harta. Al-wajibati, yang wajib oleh ia harta, fiha, padanya harta tersebut. Wahya, dan bermula ia harta tersebut apa dah? An-na'mu wan naqdan. Jadi na'mu ni binatang ternak. Dia mufrad bagi an-na'am. Wan naqdan, dan dua nuqud, dua mata wang tu, emas dan perak. Wat tijaratu, dan perniagaan, wal rikazu wal ma'dinu wal mu'asyarat. Jadi rikas ni dia, kalau di bahasa kita, harta karun lah. Dia mana harta-harta yang dijumpai, yang mana ia kesan daripada, ataupun ia harta yang mana ditanam daripada zaman jahiliyah. Itu rikas. Maknanya harta daripada zaman sebelum datang Islam. Nak faham itulah. Bagi harta karun tu kan. Tapi mana harta yang memang ditanam daripada sebelum datangnya Islam. Menawal ma'din itulah daripada, contohnya daripada lombong-lombong yang dikeluarkan emas dan perak. Wal mu'asyarat ni perkara yang wajib 1/10. Apa tu? Bab tanaman, zakat tanaman, al-hub was-simar, zakat tanaman dan juga buah-buahan. Itu muasyarat. Sebab tanaman wajib 1/10, begitu juga as-simar, buah-buahan wajib 1/10. Okey, muasyarat ni sesuatu yang wajib padanya 1/10 daripada usyur kan. Usyur 1/10. Jadi dipanggil zakatul amwal. Zakat ni ada dua, zakatul abdan dengan zakatul amwal. Jadi musannif memulakan dengan zakatul amwal. Adapun zakatul abdan itu zakat fitrah dikatakan. Okey. Okey, kita mula. Wa hiya al-hubub was-simaru, dan bermula ia muasyarat itu adalah hubub was-simar, biji-bijian dan juga buah-buahan. Fala zakata fi ma siwan na'ami as-sa'imati. Oleh itu tidak ada sebarang zakat fima, pada barang yang selain daripada binatang ternakan yang sa'imah, yang meragut. Sa'imah tu dia ragut daripada rumput yang mubah. Sa'imah tu dia meragut daripada kalak yang mubah. Kalak ni rumput yang mubah. Apa mana mubah? Mubah maknanya rumput yang mana tidak ada pemilikan daripada siapa-siapa. Jadi kalau kita masuk, dia dah masuklah dalam syarat untuk na'am. Jadi kalau binatang ternakan ni, bila dia wajib zakat, apabila ia memang lepaskan makan tu, ketika mana waktu makan dia lepaskan kepada kalak yang mubah. Kalak ni maknanya rumput yang mubah. Contohnya dia bawa kepada satu, kita kata satu padang luar, padang ragut padang ragut lah bukan padang pasir, padang ragut dan padang ragut tu padang ragut yang mubah. Apa makna mubah ni maknanya sesuatu yang tidak dimiliki oleh satu orang. Tapi kalau padang tu dia punya juga, itu tak panggil kalak mubah. Okey. Jadi ketika tu barulah wajib zakat. Tapi kalau contoh dia bagi makan, ataupun dia punya padang ragut tu padang dia, maka ketika tu wajib tak zakat? Tak wajib zakat. Contoh dia bagi makan, memang setiap hari dia bawa datang, dia beli apa dan sebagainya makanan. Jadi ketika tu wajib tak wajib? Kerana apa? Kerana ketika tu kos yang digunakan untuk makan sudah seolah-olah
menepati tempat zakat. Kos yang digunakan tu. Jadi ketika tu syarat meringankan. Kerana dia dah gunakan banyak kos dia untuk bagi makan kepada binatang. Tetapi syarat apa? Syarat pada ni apabila ia tidak niagakan. Tapi kalau contoh dia niagakan lembu-lembu tu, dia masuk dalam zakat tu tijarah. Bukan mana selama-lamanya tak wajib zakat. Ni kalau ceritanya orang ternak untuk diri sendiri. Tapi kalau contoh dia ternak untuk niaga, dia masuk dalam zakat tijarah. Dia tak masuk dalam zakat. Nah, boleh. Habis, wa yushtaratul haulu lahu. Disyaratkan akan haul. Okey, disyaratkan al-haulu lahu bagi na'am tersebut. Syarat haul. Haul ni makna cukup tempoh setahun. Setahun mengikut tahun Hijriah lah, atau tahun Qamariyah kalau kita sebut. Tahun Qamariyah tahun Islam lah, tahun Hijrah. Mesti cukup setahun. Jadi setahun tu okey, tak berarti 4 nisab. Cuma lagi contoh bila. Jadi setahun tu mula bila kita nak kira setahun tu daripada mula cukup nisab. Untuk zakat ternakan ni apabila cukup nisab barulah wajib, barulah kira. Contoh unta kan 5 ekor unta kan. Start daripada 5 ekor unta. Jadi mana contoh unta, dia ada 5 ekor unta, barulah mula. Contoh dia cukup 5 ekor unta tu pada bulan Syaban, 1 Syaban. Jadi mula haul tu daripada 1 Syaban. Bukan mula haul tu daripada mula-mula dia dapat unta yang pertama, dah kan. Daripada mula cukup nisab. Contoh kalau kambing, 40 ekor kambing. Start daripada cukup 40 ekor kambing. Jadi kalau contoh ada 39, tak kira lagi, tak mula lagi haul. 40 tu cukup pada bulan Syaban, bulan Ramadan juga. Mula daripada bulan Ramadan. Tu maksud haul. Wa kadzalika, begitu juga yushtaratu lin-nuqul wat tijarah. Itu juga disyaratkan apa? Kembali pada haul atau dhamir mustatir. Naib fa'il itu dhamir mustatir takdiru wa yarji'u ila al-haul. Maka disyaratkan akan haul juga lin-nuqul, bagi mata wang. Jadi cuma dalam, kalau kita tak disebut untuk emas dan perak lah. Cuma dalam masalah duit. Okay. Cuma dalam masalah duit sekarang dikiaskan dengan masalah emas dan perak. Okey. Lin-nuqud wa tijarati, bagi nuqud dan juga tijarah. Jadi haul ni syarat pada zakat na'am atau zakatul an'am, dengan nuqud matuwa ataupun emas dan perak, dan juga zakat tijarah. Haul pada situ saja. Adapun simar dan juga hubub kan, itu syaratnya dengan cukup 5 wasak. Cukup 5 wasak. Mana kalau cukup 5 wasak, walaupun contoh dia tanam baru separuh tahun, cukup 5 wasak nanti ke depan, dia hanya wajib nisab saja, dia tak cukup, dia tak wajib haul. Mana dengan cukup 5 wasak, maka wajib keluarkan zakat walaupun baru separuh tahun. Jadi syarat haul ni hanya pada an'am, nuqud dan juga tijarah. Begitu juga rikas dan ma'din. Rikas dan ma'din pun tak syarat haul. Mana dengan contoh kita jumpa harta karun. Harta karun yang memang kita pasti itu adalah peninggalan sebelum jahiliyah, syarat lah. Tapi kalau contoh kita jumpa ada tandanya menunjukkan qarinah, menunjukkan dia itu ditanam ketika zaman Islam, maka tak boleh, dia masuk dalam luqadah. Contohnya ada tanda 7 tahun Islam ke, ada contohnya jumpalah Khalifah Abbasiyah ke, ada tanda mana, itu je lah, maka dia termasuk dalam luqadah. Dia tak masuk dalam rikas. Okay. Jadi kan memang kita tak contoh ada tanda. Ini kalau orang kira-kira ni dah 4,000 tahun ni. Contoh je lah tu. Okay. Ustaz, kalau contoh ahli sejarawan ataupun orang museum kan, dia cari-cari peserta jumpa emas, tu kena zakat lah. Kena zakat? Oh ya. Kena zakat. Itu masuk rikas lah. Luqadah tu sama ke lah? Ke tak? Tak, luqadah tak wajib zakat, kerana luqadah milik orang lain. Kalau tak jumpa pemilik dia, macam mana pula? Tu dia syarat dia memang dia kena cari kan selama setahun. Selepas dia ni contoh dia cari kan.
Macam mana kot dia jumpa warisan kan. Contohnya dia tahu kat sini kemungkinan ni warisan sebagainya. Dah tak jumpa dah sama tu, maka dia boleh tamaluk. Bila tamaluk, ketika mula dia memiliki, dia masuk dalam zakatun naqdain. Dia tak masuk dalam rikas lah. Jadi kata dia masuk dalam zakat mata wang. Okey. Habis. Kemudian dia makni sama juga orang yang gali emas kan. Jadi dengan dia menggali tu, maka wajib zakat. Keluar dia dapat hasil wajib zakat. Dia tak tunggu setahun. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fi hadhil anwa', daripada jenis-jenis ini, daripada bagai-bagai ini disyaratkan an-nisabu, jadi naib fa'il bagi yushtaratu. Aidan disyaratkan pada jenis-jenis ini ataupun bagai-bagai ini akan nisab juga. Jadi cuma nisab pada an'am ada sebutnya. Jadi begitu juga pada duit. Duit ni bila mula dia kira haul tu, mula daripada, kalau emas ni 85 gram kan. Contoh 85 gram emas. Kalau dalam bahasa Arab dia start daripada, kalau emas dia punya nisab, saya tak tahu. Ada apa? Aku lupa lah. 20 kan, 20 dinar kan? Betul kan? Dinar. Ishrul dan misqal. Bukan dia ni, ishrul bukan 20 dinar, ishrul misqal. 20 misqal. Jadi kalau 20 misqal kan dia 85 gram lah. Jadi kalau emas ni bila kira haul, mana bermula ia mendapat 85 gram. Jadi kalau dia ada 70, dia tak mula haul lagi. Jangan salah, kalau 85 start daripada Ramadan mula start haul. Jadi kalau contoh zakat kan kita kata duit dikiaskan dengan emas, perak kan. Maka bila wajib bayar zakat, apa yang zakat simpanan? Bila wajib? Apabila cukup duit kita simpanan tu dengan nilai 85 gram. Contohlah, kita tu tengah tanya ni pejabat negeri lah ataupun pejabat zakat masing-masing negeri. Contohnya kita letak 25,000. Dia start simpanan, dan simpanan bukan dia punya saja, daripada segala simpanan dia, semua duit dia. Bukan contoh kira per bank, orang kena campur semua yang ada, cukup 25,000. Jadi start 25,000 tu lah start dia punya haul. Dan haul itu perlu sustain, kita kata perlu tetap sepanjang tahun. Tapi kalaulah nisab tu tidak tetap sepanjang tahun, maka mulalah haul semula. Contohnya dia cukup 25,000. Ramadan cukup 25,000. Cuma mula tiba-tiba bila raya guna duit banyak, jadi tinggal 15,000. Contohlah. Maka ketika tu haul gugur. Contohnya lepas habis ni Zulhijjah dapat 25,000, mula boleh. Dia bukan kira daripada Ramadan tak. Begitu je contohnya kalau nak keluarkan duit. Contohnya dia ada 50,000. Kemudian turun 40, start naik balik 50, turun balik 30. Maka macam mana? Dia nak kira 2.5% kan, kena keluar 2.5% daripada harta simpanan. Jadi keluar daripada apa? Daripada kadar yang paling sedikit sepanjang tahun. Contohlah daripada kira haul tu dia dapat mula-mula dapat tu 50,000. Dan bulan depan turun 40,000. Tu naik balik 50,000. Tu turun balik 30,000. Naik balik. Contohnya pernah turun paling rendah, dia pernah turun sepanjang tahun tu 30,000 contohnya. Jadi dia kena 2.5% daripada 30. Bukan 2.5% daripada 50. Sebab 30 tu yang bertahan selama haul, selama setahun. Itu makna nisab tu. Kena syarat nisab dan syarat. Maksudnya nisab itu kena berkekalan selama setahun. Jadi kalau dia banyak daripada 50,000, sedangkan jumlah lebih daripada 30, contoh 20,000 tu kan 30,000 tu sustain. Dan 20,000 tu tak cukup setahun. Sekejap dia naik, sekejap dia turun, sekejap dia naik. Sebab tu nak kira mestilah 2.5% daripada jumlah yang tu, jumlah yang tetap sepanjang tahun. Senang faham? Paling rendah. Tapi kalau contoh paling rendah kurang daripada nisab, terus haul tu
gugur, mula balik. Faham kan? Habis. Itu pada nukut dengan an'am. Ada pun pada tijarah dia tak kira. Memang dia syarat nisab, dia syarat haul, tetapi haul dia tu dikira daripada akhir tahun. Ataupun nisab lah. Nisab itu dikira daripada akhir tahun. Dia beza sikit dengan zakat emas dan perak dengan zakat enam. Jadi contohlah dia berniaga, mula berniaga memang tak ada duit lah, adalah modal apa sikit. Jadi akhir tahun baru kira. Dia pun sama, mestilah nilai perniagaan tu lebih daripada 20 misqal. Nilai dia tu. Contohlah nilai dia tu lebih dari 25,000. Nilai perniagaan dia tu. Dia kira hujung tahun. Perniagaan lain sikit dia tak mula daripada awal tahun. Dia kira haul tu mula daripada mula dia berniaga. Tapi kira nisab tu mula daripada akhir perniagaan. Beza dengan tadi an'am, nukut dengan an'am dengan nukut. Tijarah lain sikit. Okey. Ambil. Cuba. Okey, masuk sikit. Wa wajibun naqdain. Wa wajibun naqdain wa tijarati rubu'ul ushri. Bermula kewajipan bagi dua mata wang, iaitu zahab dan fiddah. Wa tijarati dan tijarah rubu'ul ushri, 1/4 daripada 1/10. Nah, 1/40 1/40 bersamaan dengan 2.5%. Okey. Wa wajibul hububi wa thimari allati suqiyat bimu'natin atau bima'unatin nisful ushri. Dan bermula yang wajib, maksudnya sini ada takdir wa wajibu fil hubub, gitu ya. Wa wajibun naqli, maksudnya wa wajib fil naqli, wajib pada biji-bijian dan juga simar pada buah-buahan. Allati yang mana ia disirap ya bimu'natin atau bima'unatin, dengan ada kos dia. Jadi bila ada kos, maka wajib nisful ushri, 1/2 daripada 1/10. 1/20. 1/20. Cuma hubub ni ialah segala jenis biji-bijian lah. Tak kisahlah gandum ke, padi ke dan sebagainya. Tapi untuk simar ni mazhab Syafi'i dia sempit. Dia hanya rutab dengan ataupun kurma dengan inab saja, dengan anggur saja. Cuma sebahagian ulama kontemporer dia kata dikiaskan juga. Sebab dia melihat kepada yang hasil tu daripada maslahat. Sebab zakat ni melihat kepada maslahatul mustahiqin, maslahat kepada asnaf yang nak terima. Dia bukan melihat pada orang tu. Jadi maslahat bahagian tak bahagian. Bahkan itu kadang orang kaya ada kebun macam-macam kan, tak kena zakat. Tapi dalam mazhab yang muktamad hanyalah tu kurma dengan inab saja, dengan anggur saja kan. Tapi kurma kan ada kurma kering tu, kurma basah lah. Okey. Allati sunnah fi. Kalalah yang disiram bimu'nah. Tak kisahlah mu'nah tu sama ada dia sendiri siram ataupun dia keluar duit, ataupun tak keluar duit, dia guna binatang untuk siram. Pun sama juga. Contohnya dengan guna binatang, ataupun dia menyediakan peralatan. Walaupun dia tak siram lagi, dia buat satu peralatan yang menyebabkan siram benda tu. Maka semua itu termasuk dalam ni. Dia siram sendiri, dia guna binatang ke, dia guna alat, semua termasuk. Jadi yang wajib hanyalah 1/2 daripada 1/10. Tapi kalau dengan tapak munah, contoh tapak munah dengan sebab hujan ataupun menggunakan air ni, air sungai dan sebagainya. Tapi air sungai tu dengan syarat dia tidak mengangkut. Tapi kalau lah air sungai tapi dia angkut, termasuk munah lah. Ataupun dia guna binatang, dia guna air sungai tapi guna binatang dia untuk angkut tu semua, itu masuk munah. Dia tak masuk di sini. Maksudnya memang menggunakan air sungai, yang mana air sungai itu memang mengalir pada dia punya kebun. Ketika tu barulah wajib 1/10. Sebab bila dah menggunakan munah, maka syariat meringankan. Jadi kuranglah 1/20, kuranglah yang wajib keluar zakat. Okey, Hafiz.
Contoh dengan tanpa munah, contohnya ada mata air lah dekat tempat dia, bukan termasuk dengan tanpa munah. Ada mata air, ada sungai guna hujan dan sebagainya, maka termasuk dengan tanpa munah. Okey, zakatul fitriyah. Kita nanti kita sambung kemudian. Ada soalan? Cuma nisab bagi hubub dengan simat ni 5 wasak kan. 5 wasak kalau sini ta'liq daripada syarah dia sebut 825 kg. Itu 5 wasak. Cuma dan yang dikatakan 825 gram itu kalau pada apa kurma dengan tu adalah ketika mana kering bukan basah. Kena ingat lah. Maknanya contohnya perkiraan 825 gram tu adalah ketika kurma tu sudah kering. Mana sebab tu dia panggil ada takhmin. Takhmin ni waktu orang ni panggil, ada orang yang bijak, yang khabir, yang berpengalaman, dia boleh menganggarkan buah-buah yang dipokok. Dia bila buah dah berbuah, sebenarnya dia punya kebun tu dah berbuah semua. Jadi datanglah orang untuk takhmin. Mestilah orang tu khabir. Jadi dia pun takhmin. Dia anggarkan bila kering cukup dimasak. Dan dia anggap okey ni semua contohnya jadi 6 wasak lah, contohnya jadi 6 wasak. Jadi dah wajib lah sebab lebih daripada 5 wasak. Ketika tu boleh, bila sudah ditakhmin, boleh orang tu untuk jual. Selagi mana belum takhmin, orang kata tak boleh jual. Sebab bila dia jual, kita tak tahu kadar berapa. Sebab dia kena, contohnya dengan tanpa munah 1/20. 1/20 daripada keseluruhan. Kalau dia dah jual sebahagian, macam mana kita nak tahu yang tinggal, yang dijual tu berapa kadar? Sebab tu perlu takhmin, mungkin dianggarkan dengan cara khabir. Anggar tu pun anggar apabila keadaan dia dianggarkan, contohnya dalam kata pokok tu kita anggar, kalau dia kering akan jadi cukup tak 825 gram tu kan? Cukup tak? Kalau cukup ketika tu barulah wajib zakat. Kalau tak cukup maka tak wajib dah zakat. Okey, baik. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma salli afdhalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikri ghafilun. Allahumma salli afdhalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikri ghafilun. Allahumma salli afdhalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikri ghafilun.